Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Saya muliakan seluruh setia dan juga jawatan kuasa program pada pagi ini, kuliah duha di kompleks SIG Kuala Langkawi. Saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersua muka dan bertemu wajah dalam program kuliah duha ini. Dan juga kita bersyukur kerana hari ini merupakan hari yang ke-15 di bulan Zulhijjah. Ada baki lagi 15 hari lagi kita duduk dalam tahun hijrah 1443. Kita akan melangkah kepada 1444. Hari 15 hari lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dalam sikasaki baki umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita ada kesempatan untuk isi dia dengan amal soleh dan juga dengan amal kebajikan susun atuk tiap-tiap hari, supaya semua amalan yang kita buat kita dapat pahala. Bukan pahala yang biasa-biasa, kita nak pahala yang luar biasa. Orang biasa dapat pahala biasa-biasa, kita mengaji ni dapat nak kalau boleh pahala yang luar biasa. Maksud dia amalan yang sama, tapi Allah Ta'ala ganda-gandakan pahala kita. Dalam keadaan kekangan kehidupan, dalam keadaan struggle berkaitan dengan masalah ekonomi, dalam keadaan barang-barang mahal, tapi kita masih lagi macam biasa buat amalan dengan Allah Ta'ala dengan penuh tuluh ikhlas, tanpa ada apa-apa sebab. Kita buat amalan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Kita bantu sahabat-sahabat yang berada dalam keadaan lemah dan juga perlukan bantuan sekadar yang kita termampu. Dan kita kalau ada sikit sebanyak ilmu, kita ajar orang, dan sikit banyak harta kita infak supaya dia jadi manfaat. Kerana sahabat Rasulullah kata, yang tersisa daripada kehidupan kita ini, artinya yang kita dapat manfaat di akhirat esok, cuma 2-3 perkara aja. Yang pertama, harta yang kita infak. Yang kedua, zakat yang kita bagi. Yang ketiga, makanan hak kita telan. Hak tu semua hak kita. Hak selebihnya tak usah duk katalah hak kita. Belum tentu. Tak percaya mati tengok. Depa beraid cerah harta ada ada. Bukan hak kita, hak depa. Harta hak jadi hak kita, hak kita bayar zakat. Hak tu confirm siapa tak boleh kacau. Harta yang kita infak untuk jalan Allah, hak tu siapa pun tak boleh tarik balik. Hak tu semua jadi hak kita duk tunggu di akhirat. Hak ketiga, hak kita telan masuk dalam perut, hak tu orang tak tarik balik. Kita bawa keluar ke jamban. Hak tu hak kita, hak tu hak kita. Dia tak tahulah hak depan kita ni jadi hak kita ke jadi hak orang. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dihormati sekalian, pagi ni kita cuba tengok, saya kutip ada 99
pesanan Imam Asy-Syafi'i. Banyak mana larat kita baca lah, tak payah baca 99. Banyak sangat. Kalau puan-puan rasa nak search dalam Google, saya ingat hak saya ambil dalam buku ni ada dalam Google. Saya pergi tengok juga sekali lalu 99 pesanan Imam Syafi'i ni. Dia dalam buku, tapi saya dah kutip pasal dia ada overlap. Dia ulang banyak kali. Jadi saya ambil hak mana yang tak berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala seorang bukan hanya sekadar imam mazhab, tapi seorang yang alim dalam bidang hikmah. Ada banyak kata-kata dan pesanan Imam Asy-Syafi'i. Barang siapa ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat, kata Imam Syafi'i, hendaklah ia mengamalkan beberapa perkara. Hak disebutlah. Ini hak dia kata, siapa yang nak selamat, maka amallah beberapa perkara. Pertama, kita sempurnakan hak kepada diri. Hak diri ini artinya benda hak diri kita kena buat. Hak diri kita kena buat untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kalau hak untuk orang, kita kena buat untuk sempurnakan amanah kita kat dia. Hak kita kepada Allah artinya hak kita kena buat apa yang Allah Ta'ala akan tuntut kita di akhirat. Antaranya doa hanya kepada dia. Lagi, kita redha dengan takdir dia. Kita minta rezeki hanya daripada dia. Itu antara hak Allah Ta'ala yang kita kena sempurnakan. Banyaklah, tak silap saya dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah, kalau tak silap saya ada cerita hak kita kena sempurnakan terhadap Allah. Hak ini hak yang kita kena sempurnakan untuk diri kita. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, kurangkan tidur, kerana banyak tidur akan menyebab kita kurang buat amal. Pasal amal tu untuk diri kita. Jadi kurangkan tidur. Nak buat macam mana ustaz? Dia mengantuk. Macam saya duk main mengaji kat ustaz lah, boleh mengaji tengah jam tu ustaz. Lebih pada tu lena semua. Tak apalah, mengaji bila tengah jam pun. Hak lena tu pahala lena. Dia dah lupa pahala lena, pahala mengaji, pahala jalan main mengaji, pahala buang duit habis nak mengaji. Pahala apa ni? Pahala mujahadah, kita lawan perasaan kerana nak main mengaji. Dia dah lupa dah. Jadi setiap amalan tu lupa dia berlainan. Apalah, dapat pahala mengaji sikit, pahala tidur sikit. Campur sikit dengan sikit, jadi banyaklah. Kurangkan tidur, kata Imam Syafi'i. Kurangkan makan, kerana bila makan kita akan jadi letih dan kita banyak tidur. Kurangkan bercakap. Bila banyak bercakap, banyak silap. Man kasara kalamuhu kasura sakhtu, wa man kasura sakhtuhu kasurat zunubahu, wa man kasurat zunubahu fannaru aulabi. Orang yang cakap banyak, silap pun banyak. Orang yang silap banyak, dosa pun banyak. Orang yang dosa banyak, maka neraka lah tempat dia. Jadi kita tak mau. Habis tu ustaz cakap banyak, cakap tak banyak, baca aja banyak. Kita baca lagi banyak. Kita kurangkan cakap, kata mengurangkan akan bercakap. Takut silap banyak, cakap banyak terentak hati orang, cakap banyak kecil hati orang, cakap banyak ngata ke orang, cakap banyak takut jadi benda-benda hak tak jadi kebajikan. Dan hak kepada diri juga ialah redha dengan rezeki yang Tuhan bagi. Redha. Hak mana rezeki Tuhan bagi, tak apalah. Kalau Allah Ta'ala bagi banyak, aku syukur. Allah Ta'ala bagi sikit, aku sabar. Allah Ta'ala bagi susah, aku sabar. So Allah Ta'ala bagi rezeki, aku syukur. Berpada-pada dengan rezeki yang Tuhan bagi. Hak kepada diri. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, hak kepada malaikat Azrail, malaikat maut. Rupanya ada juga hak kita kepada malaikat maut. Hak malaikat maut nak tuntut daripada kita.
Yang pertama ialah kita mengqadakkan kewajipan yang tertinggal. Ada hak benda-benda wajib kita tak tinggal, malaikat maut akan mai ambil esok. Dia tanya pasal apa tak bagi selesai bang. Selesai bang. Qada benda-benda yang kita tertinggal, benda hak wajib lah yang kita kena qada. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita. Zakat boleh qada ke? Zakat tak boleh qada sebab dia tak ada expired date. Zakat 20 tahun lepas boleh tak bayar Allah ni? Boleh. Dia tak ada expired date zakat ni. Kok lah expired dah 10 tahun lepas tak boleh bayar dalam ni. Dah. Zakat boleh bayar. Dia tak ada expired date. Apa dia lagi? Kita kena qada. Ada setengah orang qada kewajipan hak dia kena sempurna. Minta maaf banyak-banyak dia habaq kat isteri dia. Dulu waktu saya kerja, saya langsung tak ambil tahu pasal dia. Lah saya pun dah berhenti kerja pun dah tak lagi dah. Saya nak sempurnakan balik apa-apa yang dah terlepas satu masa dulu. Lah jom kita pergi jemaah dua-dua orang, kita pergi makan kenduri dua-dua orang, kita pergi mengaji dua-dua orang pada hari. Hak jenis dulu tak ada nak buat. Kita pergi ziarah orang sakit dua-dua orang. Dulu tak ada, dulu orang pergi ziarah seorang kan. Maklum piah beranak 4 orang, hang seorang ai pergi tengok kuda pun bagi duit dia. Apa dia lagi yang kita tak sempat buat dengan dia? Sempurnakan paling tidak bila pejam mata nanti pasangan akan rasa tak apa aku berbaloi dah. Hidup dengan dia ni berbaloi dah. Rasa macam dengan puas hati dah. Macam tu. Itu hak kepada malaikat maut. Qadakkan kewajipan yang tertinggal. Kita minta kemaafan daripada orang yang kita buat naya ataupun kita zalim. Kita biasa buat naya kat siapa-siapa pergi minta lah maaf. Walaupun kemaafan tu adalah benda yang paling sukar, iaitu pergi minta maaf daripada orang yang biasa kita buat naya dan dia tersiksa begitu lama. Dimintalah maaf kat dia. Dulu masa zaman muda-muda dulu kita biasa menikah. Contoh lagi tuan-tuan kata macam tahu-tahu lah. Zaman muda dulu nikah umur 16. Siapa dia tak tahulah tapi ada lah. Umur 17 dapat anak seorang. Umur 18 keli tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari keli. Laki masa tu baru umur 19. Berkeli lah sampai tak berhenti-berhenti. Sampai last kali bercerai. Sepatah pun minta maaf tak pernah kita kata kat dia selepas bercerai. Lah ni pakat-pakat ada cucu dah. Dia pun ada cucu, kita pun ada cucu. Ada lagi kesempatan untuk minta maaf? Ada lagi. Jom hang bawa aku Ustaz di rumah Pak Haji hak duduk di ujung tu. Apa tahu siapa dia? Hak tu ex boyfriend aku dulu. Cucu kata ex boyfriend. Tu dulu bisa nikah dengan dia. Dapat anak seorang. Aku tak pernah minta maaf dengan dia. Walaupun aku buat salah banyak dengan dia. Lah ni dia pakat-pakat tua. Bila rumah dia pun tengok tak pernah nampak sebab dia kata, oh hang ke Mia. Bini dia nama Mia. Bini dia dulu nama Mia. Oh hang ke Mia. Ni Pak Haji, aku dulu masa duduk berkelahi dengan hang dulu tak pernah minta maaf. Dengan rendah hati, dengan ikhlas hati, aku minta maaf semua benda hak aku buat, hak sekecil-kecil benda sampai besar-besar benda. Tak apalah Mia, aku pun dah lupa dah semua benda tu, aku dah maaf dah. Sebelum hang minta maaf pun sebenarnya aku dah maaf dah. Untuk saduk berlakon lah abang betul-betul ya. Dah, aku maaf dah. Tak rasa apa-apa dah, tak rasa apa-apa dah. Aku lupa dah semua benda. Kira clean the air. Bahasa orang Melayu kata clean the air. Aku dah clear dah semua benda. Tak ada dah dosa. Hak tu hak yang malaikat maut tak tanya dah kita. Kita maaf orang yang pernah kita zalimi. Ya, kita pergi minta maaf dengan dia. Dan juga membuat persediaan dan merasa cinta kepada Allah. Itu adalah hak kepada malaikat maut. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, hak kepada kubur. Kubur akan minta apa daripada kita? Yang pertama, buangkan tabiat suka fitnah. Kubur akan himpit sebab dulu ketika di dunia kita suka bawa fitnah.
Fitnah dengan mulut dan fitnah dengan tangan. Apa dia fitnah dengan tangan? Buka WhatsApp, benda-benda tak ada faedah yang boleh bawa fitnah. Dia suka bawa fitnah yang tak ada faedah. Maka itu kubur akan tanya kita. Kita selesaikan hak tu. Buanglah semua fitnah-fitnah. Buangkan tabiat suka kencing rata-rata. Ni orang Arab dulu lah kot darah kita, orang Melayu tak nak kencing rata. Kubur akan tanya kita hak tu. Awak tak ada tempat kencing ke? Memperbanyakkan solat tahajud dan membantu orang yang kena nayang, ataupun orang yang kena zalim, orang yang tak dapat hak dia, kita tolong, kita bantu. Sepatutnya mereka dapat hak mereka, tapi mereka tak dapat. Apa, kita tolong, kita bantu. Bukan senang pun tuan nak bantu orang. Nak pula orang yang susah, yang kita tahu kata dia tak boleh balas apa-apa kat kita. Tolong orang kaya, kita tahu dah satu hari nanti paling tidak dia bagi balik, kita bagi dia. Ni tolong orang susah, tuan-tuan tak usah harap. Tak jangan duk harap lah mereka boleh tolong apa, mereka pun susah. Kawan-kawan hak kena ayak di baling baru-baru ni, selai sepinggang tuan-tuan, selai sepinggang. Tak ada apa, handphone pun nak charge tak boleh pasal elektrik tak ada. Bawa lah generator, hidup bagi charge. Carilah baju dia pula, saiz dia bukan saiz kita, dia gemuk sah. Baju soto lai pun tak boleh pakai. Kita kena pergi cari baju ikat dia, Allah kesian kat dia. Selai sepinggang tuan-tuan, habis tak ada apa. Barang-barang hak dalam rumah pun habis, hanyut disangkut tak mana tak tahu. Selai sepinggang tinggal dia dengan anak-anak dia. Itu dia yang kata itu antara hak yang kubur akan minta daripada kita. Yang keempat, hak kepada malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir nak tanya apa? Jangan berdusta, jangan bohong, cakap je benda betul. Mungkin kita tak cakap hari ni, mungkin satu masa yang betul kita akan cakap juga. Kata yang hari itu yang aku cakap kat hang tu sebenarnya aku bohong je. Kawan tu pun abang aku duk agak dah. Aku duk agak dah, buah tu buah bom ya. Bom aku orang kencing. Istilah bahasa orang ustaz dia panggil kencing. Dia kencing ya. Dia mohong ya. Ya. Jangan berdusta. Yang kedua, sentiasa bercakap benar. Yang ketiga, Munkar Nakir akan tanya tentang maksiat. Jangan buat maksiat. Dan yang keempat, nasihat orang walaupun benda mudah. Munkar Nakir, antara hak yang kita nak bagi kepada dia, nasihatlah walaupun benda mudah, benda simple je, nasihat je. Macam anak jiran sebelah rumah, awal siap hari ni kami nak jalan sikit ni Mak Ji, Mak Long. Jalan pergi mana? Kami nak pergi Ipoh, jumpa kawan-kawan kami nak penuri. Bawa elok-elok motor, jangan duk bawa, jangan duk bawa laju-laju sangat. Seriau tengok. Alung seriau apa? Lah seriau lah tengok orang duk belaga lah, orang insiden ke apa kan. Alung doa lah bagi hampa selamat. Walaupun sikit tapi masuk dalam kepala dia. Bawa lah, suruh bawa laju sangat. Hampa duk berembar tu, hampa ingat dunia sama. Macam mana pi selamat, macam itulah balik selamat. Makasihlah Mak Long, tolong peringat. Tolong peringat. Walaupun sikit, tapi itu antara hak yang kita kena habaq kepada orang, sebagai hak malaikat Munkar dan Nakir yang akan tanya kita. Yang kelima, hak kepada timbangan neraca amalan di hari kiamat, iaitu yang pertama kata Imam Syafi'i, tahan marah, maka pahala dalam timbangan akan jadi banyak. Aduh, ni tuan-tuan masuk ke Wahab cakap, weh nak tahan marah payah. Time tengah-tengah duk marah tu, kalau tuan-tuan boleh tahan marah, kuat tuan-tuan, orang kuat. Kadang-kadang dia tak boleh tahan marah. Awak ni atau aku berasa nak marah, susah nak menahan marah, kerana tahan marah itu adalah merupakan hak
yang kita kena bagi kepada neraca timbangan amalan, sebab dialah yang memberatkan amalan kita. Kemudian banyak berzikir, ikhlaskan amalan, dan sanggup menahan kesukaran dan kesusahan. Susah dalam keadaan tak ada, dan susah dalam keadaan ada. Ada juga susah dalam keadaan kita ada. Ada banyak harta, susah tak? Nak jaga susah. Sabar dengan macam-macam perkara. Tu ada banyak harta. Kebun, dusun dia, derian elok-elok nak masak, beruk pi tendang habis. Dia kata derian aku. Dia nak marah. Beruk ni sekali tak sekali aku tembak. Dia tak ada marah beruk. Buah cempedak tu nak masak dah. Dia mai sekawan beruk, tendang habis, turun habis, tak boleh makan langsung, kelempang bawah ni. Jahat datang beruk ni, sekali tak sekali aku bubuh purada dia mampu semua ni. Dia mula marah dah. Sebab marah tahan sabar pada ketika ada, mana harta dia semua tu. Tapi nak kena sabar juga. Orang kampung dia tak bunuh menentang ni. Dia tangkap seekor, dia buat macam dengan kepung, dengan tak zinc tu, dia ikat, tapi bagi tinggi. Beruk tu naik makan pisang tu, nanti pisang hak jatuh bawah dia akan terjun pergi makan. Nak naik kot zinc lincin, nak naik balik tak sampai. Dia lompat cepuih tak sampai, cepuih tak sampai. Pisang tu duduk tinggi. Dia tangkap seekor, cukur kepala, cukur botak tu, spray cat warna merah, spray cat warna merah tu. Lepas pergi kat kawan dia. Dia tengok-tengok kawan dia. Dia nak ikut tu. Kawan dia tengok-tengok binatang kepala merah ni. Lari. Dia ligan kawan dia. Kawan dia punya lari royuk. Tak tahu lari pergi mana. Tara nak hilang cat merah tu. Tunggu sebulan ke 2 bulan. Orang tu dulu tak bunuh, tuan-tuan. Dia cari jalan macam mana nak buat. Dia cukup tangkap seekor, ikat kaki, ikat tangan, ikat mulut dia, jangan duk tokak kita. Cukup kepala botak tu, spray warna merah. Beruk kan reti tengok cermin. Dia bukan tahu kepala dia warna apa. Dia tengok kawan dia. Dia nak pergi kat kawan dia lah. Kawan dia tengok dia, Allah, nak tampar ni kepala merah, tapi badan macam kita dia tak. Kiah lari kita, kira masuk dalam hutan. Dia legan kawan dia lari, dia ingat kawan dia lari pasal liga apa, rupanya orang takut kat dia. Lah masuk dalam hutan semua, tak ada. Orang tua dulu betul, la ilaha illallah, nampak murni betul, mereka murni. Macam kita tak ada cara lain dah, tembak. Ya Allah, janganlah tembak makhluk tu. Kesian kadang-kadang kita tengok tuan tindih kereta pun kita kesian kan, dia nak lintas tak lepas, patah balik, kena kereta kita, tergolek kita pergi tengok, mati dah lah, kita kesian. Tu tak rasa ekor, mereka tembak tuan-tuan, sekali tembak 3 ekor. Mereka tengok berderet elok, tembak 3 ekor mati sekali. Tuan-tuan tengok berapa puluh ekor kita nak tembak, hambat dia keluar. Ya Allah, janganlah buat naya. Sanggup menanggung kesusahan waktu senang, waktu susah lagi Tapi orang tasawuf kata menanggung kesusahan waktu susah lebih senang daripada menanggung kesusahan pada waktu senang. Allahu a'lam lah. Hak ni mizan ataupun neraca timbangan, kita kena bagi hak. Yang keenam, hak kepada titi as-sirat pada ketika kita nak menyeberang titi as-sirat, iaitu buang tabiat suka mengumpat. Jadilah orang yang warak ni artinya sangat ambil berat, sangat sensitif tentang benda-benda haram, suka membantu orang beriman dan suka berjemaah semayang. Hak tu hak kepada titi as-sirat. Yang ketujuh, hak kepada malaikat jaga neraka, nama dia malaikat Malik. Apa yang malaikat Malik akan minta daripada kita? Yang pertama, kata Imam Syafi'i, menangislah kerana takut Allah. Malaikat Malik kata, pernah tak dulu engkau menangis kerana takut Allah, dan air mata kamu boleh padamkan segala dosa kamu? Aku tak minta dah kamu untuk masuk dalam neraka, aku akan bagi kat kamu laluan ke syurga. Malaikat Malik kata, pernah tak dulu ni
Engkau nak padamkan api neraka hari ini dengan cara kamu menangis kerana takut Allah. Kita nak kata apa waktu tu? Kita kata benda hak betul je tuan-tuan. Tak pernah. Wahai malaikat, aku tak pernah menangis kerana takut Allah. Yang aku menangis kerana takut anakku pasal tak boleh balik. Anakku tak boleh tukar. Raya haji baru ni pun tak balik. Menangislah. Atas mimbar tu tersedu-sedu. Nangis dia kata tu khatib hari ni baca. Memang feel betul Tanya macam mana Tok Khatib boleh sampai menangis. Dia kata anakku tak boleh balik. Ingat kau pasal apa? Dia raya pasal anak dia tak boleh balik raya. Ingat kau raya pasal berasa sentuhan baca khutbah hari raya korban ni. Cerita berkorban lah apa. Rupanya pasal lain. Garut tu. Dia bukan Tok Imam kok ni nah. Tok Imam tak bukan kok ni kok lain. Tu malaikat Malik jaga neraka. Berbuat baik kepada ibu bapa. Tu malaikat Malik akan tanya, engkau buat baik tak dengan ibu bapa waktu di dunia? Bersedekah secara terang dan sembunyi. Imam Syafi'i kata di antara hak malaikat Malik minta, kamu sedekah tak secara terang dan secara sembunyi. Hak terang, hak yang kita syiar. Sedekah ni kawan tu lah, sedekah ni apa, water cooler ni dialah sedekah. Itu hak dia sedekah. Nu kawan hak tersembunyi, bayar bil api tak abang kan siapa. 5 tahun dah bil api, tak tahu siapa samun dia tak. Samun, istilah samun lah bahasa orang ambil tak tahu ni. Kita tak tahu bil api masjid kita ni siapa dia, duk samun sampai lah minta pernah bayar lagi dia tak. Orang tanya, pasal apa dalam penyata kewangan ni tak ada bayaran bil api ya? Dia kata kami tak tahu siapa samun bil api saya, tak pernah tengok. Bil api duk bayar selalu lah tapi tak tahu siapa dia samun. Orang yang bersedekah secara senyap-senyap, tak tahu pun siapa sedekah. Ni water cooler ni siapa dia bagi ya? Tak tahu, tapi dia perbuh nama tu Imam. Sampai lah orang tak tahu water cooler ni siapa dia bagi. Tak tahu. Dia buh nama tu Imam. Kawan hak mai kowe mai duk memai duduk apa servis tu pun telefon tu Imam. Tu Imam kata, saya ada beli ke? Dia tak ada, ni pun nombor telefon dengan nama tu Imam. Siapa dia beli? Tak tahu. Hampa tahu tak siapa dia? Tak tahu. Saya reti servis je lah. Siapa beli saya tak tahu. Tu kena tanya bahagian sale dia tak. Tanya bahagian sale. Sale tu kata ada seorang perempuan, makcik tu dia nama sekian-sekian. Dia duduk mana? Alamat dia duduk belah taman apa? Oh tu kah? Apa dia? 5 tahun dah makan ayam tu barulah tahu anak dia abang. Tu mak dia lah yang bagi. La ilaha illallah. Terima kasih banyak-banyak lah. Berapa ratus ribu orang dah duk makan ayam tu. Bulan puasa pun ada orang makan. Tengok bulan puasa bawa botol ambil hak sejuk, keluar peluh. Allah, kita pun tengok. Saya kata, cik tak puasa kan? Dia kata dia tak Islam. Oh ya ke? Ya kau apa? Ni hak geng sapu sampah tu lah, geng macam Nepal tu. Dia dah buat sapu sampah, habis sapu sampah kan. Kita duduk dalam dewan semayang sambil duduk tengok. Ada orang ambil ayak. Pergi tanya, cik nak tanya ni, siapa ambil ayak bulan puasa? Dia kata tak, kami bukan Muslim. Oh ya ke? Tak apa, ambil ikut suka apa. Water cooler hak maklum tu, dia kata dia bukan Islam. Tak apalah, tak Islam. Ambil lah. dapat pahala kan, dapat apa kan, maklum pahala lah dapat kan. Dia bukan Islam. Dia ambil ayam, bukan dia makan depan kita, tapi peluh hak botol tu kita terlayak liuk kat lah kan. Ayam sejuk tu kalau dia buh dalam botol peluh ya. Puasa ni macam-macam, tengok ayam nera pun sedap. Baik, kenal yang ke-8. Hak, kata Imam Syafi'i, ada hak yang kita kena sempurnakan kepada malaikat syurga. Malaikat syurga akan minta apa dia? Redha dengan qada Allah. Susah payah Tuhan bagi kita redha tak? Tu malaikat syurga akan tanya, sabar bila terima bala, syukur bila dapat nikmat, taubat bila buat maksiat. Kata Imam Syafi'i, itu antara hak yang kita kena bagi kepada malaikat Ridwan.
Kemudian yang ke-9, hak kepada Nabi SAW, tentulah selawat. Rasulullah akan tanya kita, engkau umatku berselawat tak kepada aku? Itu Rasulullah akan minta, selawatlah. Kita nak selawat selalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu semua selawat kepada Rasulullah. Berpegang dengan syariat Allah, kuat pegang dengan syariat. Bergantung dengan sunnah, itu benda yang Rasulullah akan tanya, engkau amal tak sunnah aku? Ya, amal tak sunnah aku? Banyak mana? Tak banyak, sikit. Kalau mana mampu, macam mana yang kita mampu buat amal, buatlah. Menyayangi para sahabat. Alhamdulillah. Menyayangi para sahabat dan bersaing untuk mencari keredaan Allah. Berebut. Kita cari macam-macam cara untuk melakukan perkara yang Allah Ta'ala suka. Sama ada yang orang biasa buat ataupun orang tak biasa buat. Ada juga kita duk cari jalan macam mana nak buat, nak benda orang tak pernah buat, apa dia. Dulu masa zaman dulu-dulu ni, orang sedekah sejadah di masjid tu, dia kata tak bawa sejadah lah, ni aku nak suruh balik. Tak bawa sejadah, pergi ambil dalam kotak tu. Ada orang sedekah 100 helai tadi, ni jangan pergi balik, dia tak ambil terus pakai bela. Pandai kawan tu. Macam mas pun, dia tak bawa mas kan, ni aku nak suruh balik. Dah, bukan nak suruh balik. Ada orang jariah, dia kata mas, bukan barang mas tak pakai tu lah, ambil pakai masuk masjid. Kata orang kok ni pandai. Jamu air, welcome drink, bukannya sakat main di hotel dia ada, masjid pun ada. Sila minum air free dia lah. Kat duduklah tinggung orang tu 2-3 orang minum. Lepas tu ada buah apa? Buah pisang. Lepas tu ada buah pisang. Tu imam kata kalau ya puan bawa mai lah buah apple ke, buah lei ke. Kami berasa macam beruk ya tiap-tiap minggu bagi buah pisang. Tu imam. Jahat kau tu imam, mulut jagalah elok pas sedekah pisang ikhlas. Dia kata tak, sampai tiap-tiap minggu sedekah pisang. Macamlah kami ni beruk, dia kata. Sedekah buah lain sama kan tak ada. Buah lain, buah apple ada, buah anggur ada, buah durian ada, buah moktan ada. Dia asyik pisang. Pisang tu jenis berbuah tak ada musim, sentiasa ada. Dan orang pun nak nazar benda senang. Kenapa? Dia nazar sedekah pisang standard. Pisang mah bola tang tu, mai seorang ambil makan. Tuan-tuan tahu lah, pisang ni antara jenis apa ni, buah yang memberi tenaga segera kat kita. Kita masuk dalam masjid, kita takkan rasa ngantuk. Dia bagi tenaga segera kat kita. Buah pisang. Sedekah bagi. Mudah-mudah ya. Pisang. Baik, itu hak kepada Nabi SAW, bersaing untuk mencari keredaan Allah. Dan yang ke-10, hak kita kepada Allah, apa dia? Amar yang ma'ruf, suruh benda baik, cegah daripada mungkar, nahyun anil munkar. Hak tu hak hamba kepada Allah. Tuhan tanya kita, pada ketika engkau hidup dulu aku bagi macam-macam nikmat, engkau suruh dah orang buat baik? Suruh ya Allah. Engkau suruh dengan ikhlas ke? Ikhlas ya Allah. Tuhan tahu hati manusia, Tuhan tahu. Tuan-tuan buka kitab Mustika Hadis, jilid pertama, hadis yang ke 35 ke 36. Hadis cerita pasal niat. Ada di akhirat esok, Tuhan tanya satu orang alim, wahai orang alim, apa yang engkau perbuat dengan ilmu yang aku bagi kepada kamu? Orang alim tu kata, aku hajak manusia supaya dia mengenal kamu dan juga melaksanakan segala amal ibadat kepada kamu ya Allah. Allah Ta'ala kata, engkau dusta, engkau mohong.
Engkau pergi mengaji ilmu banyak-banyak, bukan itu niat kamu ajak orang supaya orang kata kamu alim, dan orang memang kata dah, dan kamu dapat pengiktirafan dengan pangkat di kalangan manusia, maka kamu dah dapat dah. Hari ini kamu dusta, pi minta pahala kepada orang yang kamu buat amal. Pi. Allah Ta'ala kata kat orang alim tu, engkau masuk dalam neraka kerana engkau tidak ada pahala. Yang kedua, ada orang yang pergi belajar Quran. Belajar Quran, ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu lagu apa semua. Surah pun sedap. Maka dia pun mengajaklah sampai ke akhir hayat dia. Allah Ta'ala tanya, wahai orang yang baca ahli Quran, aku berikan kepada kamu nikmat, suara kamu sedap, aku beri kepada kamu nikmat, ilmu tajwid kamu bagus, apa yang kamu buat dengan segala nikmat? Aku ajak orang baca Quran, ayat-ayat kamu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, bohong. Kamu cuma pergi belajar untuk orang kata suara kamu sedap, dan juga supaya orang bagi pangkat kepada kamu. Maka hari ini pergi mintalah pahala kepada orang yang engkau buat kerana dia. Aku tak mau bagi pahala. Kalau tak ada apa, masuklah dalam neraka. Yang ketiga, Allah Ta'ala beri kepada orang yang kaya dengan harta. Apa yang kamu buat dengan harta yang aku beri kepada kamu? Dia kata, aku infak fisabilillah, aku buat ni, buat ni. Allah Ta'ala kata, dusta kamu. Kamu bohong. Apa yang aku beri kepada kamu, kamu bagi ke orang supaya orang puji, kata kamu pemurah. Memang kamu dapat dah. Orang kata kamu pemurah, dan orang bagi pangkat kepada kamu. Maka pada hari ini, pergi minta pahala kepada orang yang kamu buat amal. Kalau tak ada, masuklah dalam neraka. Na'udzubillah. Ada dalam hadis tu, ada apa kita dua manusia kan. Allah Ta'ala kata, dusta kamu. Aku bagi kepada kamu nikmat, bukan niat kamu kerana aku, kamu buat kerana hak lain. Itu dia. Itu hak yang kita kena buat kerana Allah. Allah Ta'ala akan tanya hak tu. Kemudian menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Itu hak Allah Ta'ala yang kita kena sempurnakan. Kita suka kepada benda kebaikan, kita suka buat baik, suka benda kebaikan, dan suka orang buat baik. Orang nak mengajak, jom kita pergi mengaji, dia suka orang buat baik. Kalau orang tak suka orang buat baik, dia akan kata, mengajak habis cerita hak tu pula. Tak percaya apa tengok, jom pergi tengok, pergi dengar dia kata hak tu. Paling tak pun dia kata kat kita. Tak kata kat kita, nak kata kat siapa? Saya kira dia nak kata tu. Dia pun kata. La ilaha illallah. Dia tak suka dengan benda baik, dan dia pun tak buat baik. Ada setengah orang tak suka nak buat baik, tapi suka dengan orang baik. Ada setengah orang suka dengan benda baik, suka buat baik, dan juga dia mencintai kebaikan. Dia suruh pula orang buat baik. Macam mana kebaikan tu dibuat, dia suruh orang buat baik. Tu ada setengah jenis manusia tu. Imam Syafi'i kata Tuhan akan tanya tentang benda tu. Tu 10 perkara yang Allah akan tanya, kata Imam Syafi'i. Yang ke-11. Ni pasal apa Imam Syafi'i ni? Bagus kalau tuan-tuan Jika semua orang menjauh ketika engkau dapat kesulitan, maka ketahuilah bahawa Allah Ta'ala ingin membuat kamu jadi kuat, dan ia akan menolong kamu. Allah Ta'ala bila nak tolong satu orang hamba, dia jadi orang lain pakat lari, tak mau tolong dia. Time senang, ramailah kawan, ramailah sahabat handai, ramai orang mengaku dia adik. Time susah. Waktu tu Allah Ta'ala nak bagi kita harap dengan dia. Pasal apa? Kawan-kawan pakat lari dah. Kata Imam Syafi'i, itulah dia. Jika semua orang menjauh ketika engkau dapat kesulitan, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala nak bagi jadi kita kuat, dan Allah Ta'ala akan tolong kita. Itu kata Imam Syafi'i. Allah Ta'ala uji kita dengan susah sikit. Allah susahlah, waktu susah baru tahu, waktu tolong, kau ni tolong. Kadang-kadang susah bukan lama mana, 7 hari lah, tak boleh pergi mana. Tapi tuan-tuan rasa kecil hati pula, tak lagi kecil hati lah. Saya lah mai
Langkawi, ngajak balik-balik 2 hari, cek dua line COVID 2 line positif. Panggil anak-anak dari sekolah balik apa cek tengok, semua pakai 2 line, 7 orang, habis dengan mak-mak dia pun 2 line mak, duduk dalam rumah. Lepas tu dia pun tanya, Ustaz malam ni tak mengajar? Dia tak mengajar kot, saya positif. Oh ya ke? Tu macam mana makan malam ni? Duduk fikir macam mana nak buat. Tak apa Ustaz, tak apa. Tunggu Ustaz. Tengok mai dah capati 7 biji. Ayam kampung 7 ketui. Dia buat mai capati 7 biji, ayam kampung 7 ketui. Gantung tang ni kot Ustaz Noh dia tulis. Gantung tang ni kot, tak berani nak tengok, takut sakit dengan dia kena. Dia pun balik keluarlah malam tu, sapu capati tu. Esok pagi kalau dia telefon kawan dia pula, oi hampa tak tahu Ustaz Ahmad Isa tak boleh keluar pergi mana 7 hari. Kawan lain pula hantar 7 hari tuan-tuan makan free. Oh syok. Anak saya kata boleh lajak dah ayah dengan mereka makan free. Kita order wali minta tolong wali kalau ada daging dengan apa ni hati sikit hentak main rumah. Kat tak boleh keluar ni, kena COVID positif pula dah. Oh hang positif Ustaz? Tak apa tunggu Ustaz. Sayang boleh ikut sikit? Boleh lah. Awak boleh nak buat apa? Dah aku nak tolong orang pergi hantar. Lagi tengok orang dia hantar pin letak atas kursi batu tu depan rumah. Dia tulis itu free. Siap dengan sayur pada kali. Selamat sampai malam. Okey daging. Bagi daging free. Selamat sampai malam. Esok pula hantar nasi Arab lah apa macam-macam. 7 hari tuan-tuan jenuh makan. Lepas tu masuk hari ke-8 hang kerja lagi Ustaz. Aku kerja dah tak apa. Ni kami kira nak pergi rumah pula nak pergi. Dah sudah. Anak saya kata ayah tambahlah sehari 2 hari. Tak usah lah kot, apa merapu dah. Ni syok makan free di rumah. Duk update apa ni My Sejahtera lah. No tuan-tuan. Oh kata dia susah orang tolong kita pun rasa ya Allah macam mana lah kawan-kawan hak susah banjir baru ni. Kita nak pi tak dan. Hantar duit pi, hantar barang pi kat dia, ya Allah saatilah dia. Dalam grup tu ucap terima kasih 3-4 kali. Dia update semua gambar-gambar dalam rumah dia habis selera. Dia kata almari jadi roti meri kembang habis hancur habis. Rumah tu kira total loss. Kena start perkosong balik. Siang dia. Yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar, maka akan merasakan hinanya jadi orang bodoh sepanjang hidup. Barang siapa yang tak sanggup tak sanggup menghadapi pahitnya mengaji, maka dia kena sanggup jadi hina sepanjang hidup. Baik tu habaq ke anak-anak. Khatas besar tu taib bagi kat mereka. Siapa yang tak sanggup susahnya belajar, maka dia kena sanggup jadi hinanya orang bodoh. Jadi hinanya orang yang tak ada ilmu. Susah payah tak apa. Pasal jangan sanggup jadi hina orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu ni tuan-tuan jadi makanan kepada orang ada ilmu. Jadi makanan mereka ya, mereka mamah gitu ya kita. Mereka suruh buah tu, suruh dah. Kita tak ada ilmu. Mereka jenis orang pangkat besar lah, ada kawan ilmu banyak. Ngaji tinggi-tinggi, kita orang pangkat rendah. Dia suruh macam-macam. Suruh kadang-kadang buat benda-benda tak. Dia kata saya nak pergi berucap sikit. Ada convention entrepreneur apa bala, tak tahulah. Tulis sat ucapan. Nak tulis apa bos? Tulis bila hai. Payah lah ni. Dia kata think like a boss. Think like a boss. Fikir seolah-olah kamu jadi aku. Biar. Think like a boss.
Kita pun tulis ucapan macam dengan seolah-olah kita lah bos. Dia pergi berucap, orang tepuk tangan, boleh kat dia. Jadi makanan dia. Boleh kat dia lah. Ni mereka nak buat satu kertas kerja. Kertas kerja ni mereka nak buat gini, satu projek lah. Habang lah kat kita. Kita pun karang lah kertas kerja. Last sekali bagi ucapan untuk semua, Datuk Pengarah kata tahniah lah kepada bos ni kerana begitu prihatin dengan kita. Ingatlah hati, jadi makanan mereka lah. Siapa yang tak sanggup susah dan peritnya mengaji, maka dia kena sanggup untuk tanggung susahnya jadi orang bodoh. Itu kata Imam Syafi'i. Pesan kat anak-anak abang. Yang ke-13, jika terdapat banyak keperluan yang mesti dipenuhi, maka mulailah dengan keperluan yang terpenting dan mendesak. Kalau semua ada keperluan-keperluan yang kita kena selesaikan, kena lunaskan, maka orang yang bijak pilihlah keperluan yang paling menjadi keutamaan. Apa dia? Keperluan yang berkaitan dengan apa? Duit ada 1 juta, nak buat masjid kan, nak buat titi. Masjid ada dah, tapi teruk masjid kita titi pun dhaif. Duit ada 1 juta, nak buat titi kan, nak buat masjid. Kata Imam Syafi'i, fikir hak mana jadi keutamaan di tempat kita. Kalau ada YB kata dia nak bagi, tanya YB, duit ada tak lagi? Duit tak ada lagi, saya baru nak minta. Tak apa, YB buat masjid, kami buat titi dulu. Hak ni keutamaan. Orang nak pergi kerja, orang nak hantar anak sekolah, orang nak buat itu, orang nak buat ini, mereka tak selesa. Titi kita dah sempit, titi kita dah lah bahaya. Itu kata Imam Syafi'i, fikir keutamaan. Ataupun dalam konteks keluarga, duit ni nak makan ke, nak bagi kat hang pergi mengaji ke? Makan boleh hijah lagi kami, hang pergi mengaji kalau tak ada pakai tapi. Hak mana keutamaan? Tapi selalunya mak ayah salah kan, hero mak ni hero, ayah dia kadang-kadang jadi heroin dia. Anak-anak minta duit kata apa? Tak duit ke mak? Mak 300 mak. Mak apa? Esok cikgu nak, esok pagi abang. Malam tu pujuk ayah dia, dia ikut ayah dia, dah 300 ada aku nak guna. Bagi budak tu Ustaz, dia nak pergi ngaji, dia kena beli barang banyak yuran apa tau. Tak apa, ambil lah. Mak dia lah, macam mana mak? Okey, 300 ada. Masih mak. Okey, mana duit ayah dia? Pasal apa? Mak dia hero dalam rumah, atok semua. Ayah hang jangan takut, keluar pergi cari makan, aku settle semua. Anak mengaji tadika, dia pergi ambil. Anak mengaji kafar, dia pergi ambil. Anak pergi mengaji sekolah menengah, dia pergi atok. Ayah hang kok malas aku nak pergi beratok panjang-panjang ni. Ni nak beli buku anak ni. Tak apalah, aku settle. Hero. Yang kata mak ni hero. Bila anak besar-besar, mesti ayah kata macam ni, apa tahu mak hampa macam mana? Aku kerja dah lah gaji 1,200 lah. Kalau hampa ada duit sikit sebanyak, teringin nak bagi kat aku, tak payah hampa bagi kat mak hampa. Dia bukan ada duit, dia bukan ada kerja, bagi kat mak. Saya apa? Tak apa, bagi ya. Anak abang kami tahu dah, titik ayah. Awak ayah pun kalau tak ada duit minta kat mak. Betul lah, apa bagi kat mak abang. Aku tak ada duit, esok aku minta kat dia. Anak-anak nak bagi kat kita, dia tak gamak pasal kita ada kat dalam pencen 1,200. No, mak abang tak ada duit nak bagi. Pasal apa? Aku tak ada duit lagi, aku pergi gagau lah. Mak ada kat sikit ramai kita gamak. Pasal apa? Ni hero abang. Kan? Jika terdapat banyak keperluan yang harus dipenuhi, itu soal keperluan dalam rumah tangga lah. Kalau keperluan dalam masyarakat,
Okey. Alright. Yang ke-14. Yang ke-14. Jangan cintai orang yang tak cinta kepada Allah. Jika mereka sanggup meninggalkan Allah, maka lebih lagi mereka akan sanggup meninggalkan kamu. Jangan cinta kepada orang yang tak cinta Allah. Dengan Allah yang jadikan dia pun dia sanggup tinggal, kamu lagi-lagi, kata Imam Syafi'i. Nak dengar tempat Imam Syafi'i ni. Kita duk sayang ke orang yang tak sayang Allah. Dengan Allah pun dia sanggup tak sayang. Dengan kita sebagai hamba sama dengan dia, lagi dia tak sayang. Dia sanggup tinggal kita buat perah. Kira tu orang belah Penang ni, kira orang belah Lustaq perah. Perah tu kira apa ya? Tak boleh buat. Itu bukan bahasa, dia bukan bahasa apa di kamus. Tu bahasa market ya. Yang ke-14. Yang ke-14. Banyak orang telah meninggal dunia, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi apa pun dia tak buat seolah-olah dia dah mati. Dia. Banyak orang yang mati tinggal nama, dan sampailah nama dia duk ada. Orang duk sebut nama dia. Siapa dia? Tu Pak Nak. Tak ni jasa dia ni. Pak Nak dulu ni dia yang mula lagang buat surau kita ni, yang akhirnya surau ni isytihar masjid, yang akhirnya masjid ni jadi sampailah ni dia yang buat. Orang sanggup sebut nama dia. Nama apa? Nama Pak Nak leh. Patut pun nama masjid Solehin. Nama dia rupanya. Tuan. Mati lama dah Pak Nak tu, tapi nama dia orang duk sebut. Ada orang hak duk hidup apa pun tak buat, seolah-olah dia tak ada pun. Jadi jadikanlah diri kita, kata Imam Syafi'i, orang yang dah mati tapi orang sebut, daripada kita jadi orang yang hidup seolah-olah kita mati. Artinya seolah-olah tak ada pun tak apa, ada pun tak apa, macam tak ada ya. Itu yang disebut yang ke-14. Imam Syafi'i kata, jadi orang yang mati tapi dikenang daripada orang yang hidup langsung tak bagi jasa. Tak nak jasa apa yang dia buat. Dan jasa bukan mesti besar, kadang-kadang kecil je. Siapa dia? Guru Quran, mengajak kafar ya. Tu pun mengajak tengah jam, lena tengah jam, mengantuk. Dia tahu aku motong tak larat. Hampa buatlah soalan ni. Guru kafar. Guru kafar kami kampung dulu lah, siang dia motong, dia tak larat, lena siap kat dia. Duk ngajak kami lah in-house training. Hak budak-budak pandai ngajak Quran ni lah yang terkena. Dia panggil lah 2-3 orang. Hak belah ni ngajak surah At-Tin, sebelah sana ngajak surah Al-Alaq. Hak budak perempuan ni 2 orang hak pandai ngajak ni, pecah 2 ngajak. Ustazah tak larat pening kepala, dia tak tengok nampak, aku tak nampak lah. Tak nampak jangan. Jadi siap kat dia. Habis ngajak, habis dah. Ustazah, habis dah. Habis dah tak apa. Nah dia kertas seorang satu, jawab soalan. Tu zaman tu dia mengaji alif, ba, ta, sa, dan dia mengajak daripada dulu kecil sampailah kita kembangkan ilmu dia aja. Anak murid yang berselera seluruh dunia, seluruh Malaysia, mengajak tu asal ilmu dia aja. Allah. Walaupun dia tak ada, walaupun dia kecil, dalam mengajak kafar masa tu gaji apa 80 kan, apa 100 dia bah. Tak kecil tu. Dia telah membesarkan orang-orang ramai orang yang mana semuanya pakat boleh baca Quran. Semua pakat tahu tentang tafsir Quran. Semua pakat sambung pergi mengaji sampai luar negara, sampai ke Jordan, sampai ke Syria. Tu guru-guru yang kecil tapi sangat berjasa besar. Kita nampak jasa dia pun. Tu sebab kita tengok tutup guru ngajak pondok. Alah, apa dia? Apa nak? Masjid pergi bagi tokoh guru terbaik, ustaz pondok. Hanya dia tengok budak-budak mengaji pondok dia dulu ni duduk tang mana.
hak jadi timbalan menteri agama apa dah, hak jadi timbalan apa ni menteri besar apa dah, hak jadi setiausaha ni. Itulah dia mengaji kat dia dulu ni. Tu yang tu imam bagi anugerah kat dia, anugerah buku peringkat karya aja. Hadiah sejadah satu, duit 800 ribu bagi kat dia. Tu pun orang ingat. Tengoklah apa jasa dia. Ya. Okey. Hak tu yang ke-14. Yang ke-15 kata Imam Syafi'i, dan jiwamu jika kau tak sibukkan dengan benda baik, maka jiwa kamu akan sibuk dengan benda jahat. Dia dalam dunia dua aja. Kalau dia tak sibuk dengan benda baik, dia sibuk dengan benda jahat. Kalau dia sibuk dengan benda baik, dengan benda jahat tak masuk lah. Anak-anak kalau sibuk dengan mengaji, dia tak buat benda lain dah. Kalau dia tak mengaji, dia main game. Tu je. Mereka dua tu je. Kalau mereka tak mengaji, mereka main game. Kalau mereka tak main game, mereka tumpu mengaji. Lah bagi mereka mengaji lah. Hantar di sekolah yang mana ustaz dia kata say no to gadget. Gadget nampak jangan nak pegang. Seminggu 2 hari je apa boleh pegang. Apa dia? Jumaat dengan Sabtu. Jumaat dengan Sabtu pula dah cikgu lain atok program tak pegang juga. Tak pegang juga. Lain kali balik rumah, letih mak ayat. Letih pasal apa? Letih. Jadual penuh. Jadual penuh pasal apa? Tak ada main game. Tak apa. Letih, jadual penuh, tak ada main game. Sampai tak dan cikgu kata boleh. Bawa gadget boleh, bawa handphone boleh. Tapi jangan main. Pasal apa? Tak boleh. Kalau dah mula cikgu tangkap, masuk layak. Dia siapa tak berani. Semua pakat jaga, semua simpan kat guru. Kat guru apa disiplin harus jaga depa tu. Warden tolong simpan. Hari Jumaat bagi balik. Sabtu guna, satu kutip balik. Itulah waktu nak telefon kita. Itulah waktu. Lepas tu ada pula dah apa ni, tamrin lah apa, tak dan tengok juga. Bukan tak bagi. Tapi di sebalik tu, mereka sibuk dengan mengaji, maka dia tak sibuk dengan lara. Mereka sibuk dengan benda kebaikan, dia takkan sibuk dengan benda kebatilan. Kata Imam Syafi'i, jika tidak engkau sibuk dengan kebenaran, maka jiwamu akan sibuk dengan kebatilan. Dua tu je. Kalau tak main mengaji, kalau tak main buat ibadat, duk main WhatsApp lah. Duk tengok Instagram, duk tengok FB. Kalau duk mengaji, tahan lah sikit. Walaupun kadang-kadang tengok juga, tit. Duk tengok kak. Ya hang telefon awal. Kan dia orang lain. Grup ramai ni pak. Saya pun kadang-kadang duk audit juga telefon dia pak. Grup Lorong Madu. Mana Lorong Madu ni? Lorong 12 taman, 4 orang, bini nombor 2. Kata di geng lepak ni. Lorong Madu. Grup Lorong Madu. Macam-macam tu buka. Ya Allah, kerja ni. Tak larat baca. Jomlah makan pek ngah sekali sekala, apa tinggal lah ustaz berumah sat. Tu duk bagi racun. Geng ni rupanya. Jom makan pek ngah jalan Kuala Kedah, dia kata tinggal lah ustaz sat. Sampai nak tinggal langsung tak boleh ke? Boleh tu. Itu kau lain jawab pula. Duk jaga kerap dah seminggu, dah sehari pun tak bagi ke? Geng-geng ni apa tu? Benda ni dia duk hantar mai. Tak siapa? Cuba tengok kalau dia rajin pergi mengaji, minta maaf nak kami ada kelas pagi ni kuliah duha. Puak tu pun tak kata apa. Minta maaf nak pagi ni ada kuliah Quran. Minta maaf nak satgi kami ada tadarus. Minta maaf nak satgi ni ada tetamu mai. Tak ada lah. Puak hadut bawang pun tak ada lah. Pasal apa? Pasal dua perkara aja. Baik, kata-kata Imam Syafi'i tentang ilmu, jika kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu tadi ada dah, saya sebut dah. Yang kedua tentang ilmu. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka lama-lama dia akan keruh dan jadi busuk. Ya ke?
Karat ke ilmu? Kalau tuan-puan tak percaya, lama dah tak buat kuih, tiba-tiba suami teringin nak makan kuih, hang boleh tak buat kuih hak dulu-dulu macam dulu-dulu duk buat ni? Kuih muruku lemak, bukan muruku pedas, muruku lemak. Berasa lupa lama. Karat pasal lama tak buat. Jadi kalau duk biasa buat ilmu ni, dia kata ibarat air, jika ia tidak bergerak, ia akan keruh dan membusuk, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ada ilmu, refresh sentiasa. Ajak anak-anak, ajak orang kampung, ajak kawan rakan. Apa dia yang kita reti? Menjahit, mengait. Macam kami di duk pondok dulu, Tok Guru ajak buat ndui dengan apa, ndui tali plastik tu. Dia buat dia cari buluh, dia belah, dia tunjuklah kat kami macam mana nak buat. Tu orang panggil apa tahu, bubuh tali plastik dalam tu, kita kait lah. Buatlah ndui, bubuhlah bawah pondok tu, pakat boleh duduk lah, rehat tengah-tengah hari dalam pondok panas, duduk di bawah sambil duduk mengapai. Kadang-kadang tidur sampai masuk maghrib baru jaga. Cuba suruh lah ni buat duit tu, tobat tak reti. Pasal apa? Lama dah. Jadi dia jadi apa? Dia jadi air tu jadi keruh dan membusuk, artinya dia karat. Dia karat. Ilmu yang lama kita tak guna, dia akan jadi karat. Apa sajalah. Skill macam tu kak. Tuan-tuan duk biasa main bola dulu-dulu lah. Kalau habak kat belah Langkawi ni, sebut nama tuan-tuan, orang Langkawi tabik dia ni kalau skor kaki tak pernah lari lah, memang masuk lah. Tinggal lama mana dah? Tinggal 15 tahun dah. Try pergi main tu jadi macam tak. Sepak bola tak kena, tak ada skill dah. Karat lah, ilmu jadi karat. Ilmu seperti air, jika tak bergerak ia akan keruh dan busuk. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku akan kalah dengan 1 orang jahil kerana ia tidak tahu landasan ilmu. Imam Syafi'i kata cakap dengan 10 orang alim senang sebab mereka profesional dan ada ilmu. Cakap dengan orang tak ada ilmu, seorang pun dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima sebab dia tak boleh faham bahasa kita, bahasa ilmu dia tak boleh faham. Duk habaq kat dia kata tak boleh, tak pasal apa tak boleh. Tak pasal apa orang perempuan tak boleh jadi tu imam. Pasal apa? Padahal kami baca sedap pada orang lelaki-lelaki lagi. Kami mengaji ilmu pandai pada orang lelaki-lelaki lagi. Ni suami saya nak abang kat ustaz, dia baca Quran bukan tak mana pun. Saya guru kafar, ni guru kafar. Pasal apa saya tak boleh jadi tu imam dalam rumah? Bisa kan jadi tu imam? Bisa. Suami saya duduk belakang. Tadi orang tak reti ni tuan-tuan. Dia dah tanya pak siapa? Tak boleh. Dia kata tak boleh lah dalam Islam, kata tak boleh. Dalam Islam kata tak boleh, tentu ada pasal. Pak siapa? Oh susah. Dia lebih baik dengan orang yang ada ilmu. Puan, kalau ada satu anak lelaki yang dah balik, yang dah masuk jawi, afdal dia jadi imam. Betul. Saya tahu. Senang. Kita baca khutbah. Lepas tu dalam khutbah mesti selawat kepada Nabi, kena ada. Kalau tak selawat kepada Nabi, tak sah khutbah. Tapi dia selawat tak sebut nama. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang alim duduk di bawahnya ya. Pasal apa? Ala sayyidil mursalin tu Rasulullah lah. Hak kawan tak reti tu kata, Tok Khatib tak sah khutbah. Pasal apa? Tak sebut nama Rasulullah. Tak sebut nama Muhammad, tak ada pun. Dia nak sebut. Tok Khatib kata payah sungguh lah, orang tak reti ni. Dah kali dia kena kata juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Padahal sayyidil mursalin tu Rasulullah lah. Amu ya Allah.
Kata Imam Syafi'i, aku boleh berhujah dengan 10 orang alim kerana aku tahu mereka sangat profesional dalam soal ilmu, tapi susah nak berhujah dengan seorang yang jahil kerana dia tak boleh faham bahasa ilmu. Dia tak boleh faham. Dia tak boleh faham. Dah nak tanya pak siapa orang perempuan tak boleh pakai baju ketat pasal apa? Padahal kami tutup semua. Cuma ketat je. Tak ketat tu lah orang laki-laki bila tengok lagi jadi masalah. Awak pasal apa? Berdosa, tak boleh. Ada berdosa tengok apa? Penatnya ya Allah. Dah tahu kata berdosa, tu saya tengok. Tak tengok apa benda tu aja. Duduk dalam lift, dia duduk depan kita, lepas tu dia duduk marah kita tengok. Tanya Haji Koli, saya pun tengok. Janda, anak seorang, dia meletik tak ada dah. Pakai pula baju ketat begini ni. Dia bulat dia di depan kita. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Alhamdulillah. Nak kata apa? Nak kata apa? Abang kata puan, tak usahlah puan pakai baju ketat. Pasal apa? Tak elok kan? Dah berdosa orang laki-laki tengok. Dah tahu berdosa tengok apa? Tengok apa? Terus ada tengok. Tengok benda tak dosa banyak lagi boleh tengok. Siapa nak tengok hak orang berdosa? Allah Tuhan. Penat ya Allah. Pasal apa? Pasal orang jahil. Kita nak cakap payah, dia tak boleh faham. Lebih baik bercakap dengan 10 orang alim. Dia tahu kesantunan ilmu dan prinsip ilmu. Dia tahu qawaidul fiqh, dia tahu kaedah-kaedah penggunaan. Kenapa hak ni tak dibolehkan? Bukan soal orang laki-laki nak jaga mata, tapi soal orang laki-laki jahat. Dia tengok orang perempuan macam tu, dia tak buat jahat dengan perempuan tu, dia buat jahat dengan orang lain. Orang lain yang jadi naya. Mungkin tak jahat dengan kawan ni, dia tahu kawan ni ada lelaki. Kalau aku buat apa-apa saja, pun tu katuk aku. Dia bercari hak kawan, hak tak ada siapa. Jadi tak ketahuan. Kesian ke orang lain. Jahat mata dia tengok depa ni, tapi akhirnya yang jadi mangsa orang lain. Dah tak payah habaq lah hak tu. Takkan dia tak faham. Dia tak ada. Orang hak jahil tak faham. Dia bukan tahu. Tanya pasal apa tak boleh. Pasal apa tak boleh? Dah, pasal apa interest tak boleh makan? Saya apa heran, bukan banyak pun Ustaz. 1% saja. Yang Islam kata tak boleh, tak boleh. Dah tak boleh pasal apa? Duit hang banyak mana? 3,000. 3,000 1% memang sikit. 3 bilion. 1% daripada 3 bilion. Tak sikit. Islam tak bagi tuan-tuan. Kalau tak bagi, tak bagilah. Tak pasal apa yang arak? Pasal takut mabuk. Makan sikit. Agak-agak tak mabuk. Dah hukum dia tak boleh. Haram tu bukan haram banyak, sikit pun haram. Dak ilah arak dia sebut dak sebab arak tak boleh tu pasal apa? Sebab mabuk kan dia suruh kita kata la ilaha illallah wala tak mau faham payah sungguhlah. Pasal benda tu sikit dia banyak dia haram, sikit pun haram walaupun tak mabuk, tapi dia benda haram. Kata Imam Syafi'i, aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah dengan 1 orang jahil kerana ia tidak tahu landasan ilmu. Pasal dia tak boleh faham. Dia tak boleh faham. Andaikan yang ke berapa? Yang ke 15, 16, 17, yang ke 18. Andaikan aku ditakdirkan mampu suap ilmu kepada orang, nescaya aku tak perlu mengajar, aku nak suap je bagi semua orang ada ilmu. Tapi nak buat macam mana? Ilmu ni bukan jenis suap. Ilmu ni jenis kena mengaji. Ilmu ni tuan-tuan dia dua. Yang pertama mengaji dan menghayati. Hayati ni artinya faham dan beramal. Nama dia zauqi wa amali. Zauq tu artinya penghayatan, amal tu artinya buat. Semua fiqh, tauhid, tasawuf. Tuan-tuan mengajilah tasawuf sampai dapat PhD pun, selagi tak buat amal, tuan-tuan takkan jadi ahli sufi. Macam itulah ilmu hak kita simpan pun.
Kalau selagi tak buat amal, duk karat situ. Kalau aku mampu, kata Imam Syafi'i, untuk suap ilmu tu macam suap nasi, nescaya aku akan suap kamu biar semua kenyang, semua pakat jadi orang berilmu. Yang ke-14, 15, 16, 17. Yang ke-18, besarnya rasa takut itu sesuai dengan besarnya ilmu yang ada. Itu betul. Itu betul. Orang tak kerti nilai satu benda kalau dia tak tahu. Macam orang bagi kat saya hadiah apa ni, tepawai, 3 beradik tepawai, sak cik dia kata tepawai nak buat apa. Saya abang kat kawan saya, dia terima kasih ha. Isteri saya kata, loh bagi buat apa ke orang bang, tepawai tu hak original tu sebiji RM50 ha? RM50. Balik. Kita tak tahu harga berapa. Ingat kot tepawai orang jual di tepi jalan tu je. Rupanya tepawai tu tebal dan original, hak mahal tu. 3 beradik tu pun, hak kecil tu pun harga RM50 dia dah. Tu ke? Tak apa. Balik. Oleh rumah boleh pakai sampai lah. Dalam tu boleh buh derian tak berbau. Oh kalau lah tepawai ni bagus tu. Buh derian pun boleh, buh Sarawak pun boleh. Buh Sarawak, lepas tu buh derian jadi Sarawak derian. Sarawak tak buh derian, buh derian. Buh habis semua, ikan kasam buh lan pawai tu lah. Tak busuk, tak rosak. Oh, rupanya benda mahal macam ni. Tu dia lah bang, abang tak tahu nilai benda tu. Dalam mana lah aku tahu pawai ni, apa tahu lah. Kena habaq kat suami. Kalau orang sedekah benda-benda macam tu, ambil lah bang. Pasal apa? Nilai dia mahal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada lagi ni. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui orang lain pun mengetahui, dengannya aku dapat pahala walaupun mereka tak pernah puji. Imam Syafi'i kata, seronok kalau semua orang pakat tahu ilmu yang aku ada. Semua orang pakat tahu, walaupun mereka itu dapat ilmu banyak, mereka tak tahu pun kata aku yang bagi. Walaupun mereka tak puji pun kira tak apa dah. Orang alim sampai taraf tu lah. Kalau boleh dia nak semua orang ada ilmu, walaupun orang tak habaq, siapa yang hajak, siapa yang punya, yang jadi wasilah ilmu ni, tak apa. Tu kata Imam Syafi'i. Ya, betapa aku senang jika semua orang ketahui ilmu yang aku ada, maka dengan ilmu itu aku dapat pahala walaupun mereka tak pernah puji aku. Yang berikutnya kata Imam Syafi'i, ilmu itu bukan untuk hafal, tetapi ilmu itu untuk manfaat kepada orang. Bukan untuk hafal, tapi nak bagi manfaat kepada orang. Banyak hari tuan-tuan, 99 ni perasaan tak dan lah hari ni. Lain kali lah. Ada masa hari 10.30. Jalan dah cukup lah. Kita mula pukul 9, pukul setengah, sejam setengah. Ada lagi berapa? 99. Oh banyak. Tu dia. Saya edit saya cetak, saya bubuh dalam satu kertas nanti. Ataupun saya WhatsApp pun tak apa, insya-Allah boleh. Ada grup lah tak? Ada grup. Grup mengaji kuliah duha, ada grup lah. Kita WhatsApp lah. Ada lagi ni, banyak ni. Seronok cerita falsafah Imam Syafi'i. Bukan falsafah lah, wasiat Imam Syafi'i. Wasiat tentang ilmu. Macam tu lah guru-guru kita pun. Dia hadap ilmu adalah sesuatu yang tidak ada tanda harga. Jangan letak harga pada ilmu. Ilmu tak ada tanda harga. Siapa boleh letak ilmu tu harga, mana ilmu ni nilai dia banyak tu je. Kalau nak tahu ada harga tak ada harga, bagi free sebab dia tak tahu harga berapa. Itu tak apa. Ilmu bagi free. Orang tanya kita, ni macam mana kita nak mai aku nak ajak. Kita bagi ilmu kat dia. Tak apa. Hak ni tak apa, hak ni ku habaq. Buatlah ramai, tak apa buat ramai. Macam dia tanyalah, ustaz, susah hati lama dah ustaz. Tak tahulah macam mana 2 tahun lebih dah suami meninggal, hati duk susah. Saya kata, cari ayat Quran, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Satu hari baca 100 kali. Pagi 100 kali,
malam 1 kali. Baca 40 hari je cukup. 2 tahun. Suami mati duk nganga di rumah. Nganga apa? Dia kata tak boleh buat kerja ustaz, hati tak tahu jadi macam mana. Suami dia mati terkejut. Tak terkejut lah, kawan jantung berhenti. Suami sakit jantung, mati terkejut. Dia tak 2 tahun ambil masa untuk melayan perasaan. Saya kata baca ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Baca 100 kali pagi, 100 kali malam, 40 hari ya. Silap-silap tak cukup 40 hari dah. Dia okey. Okey itu maksud dia lupa suami ke ustaz? Saya tak lupa dia. Tapi kita akan rasa kuat. Dia takut lupa suami dia. Lupa bila mati dah. Tengok kawan duk hidup ramai hari ni, di koli pun dah. Hari anggur apa? Aja dah. Potong tu potong, kita takut jadi apa-apa. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ada kemanfaatannya pertemuan kita pada pagi ini. Kita cerita pasal wasiat Imam Syafi'i 99. Wasiat Imam Syafi'i banyak. Tapi tak apalah, sempat banyak mana tak apalah, okeylah saja. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan dan memberikan input ilmu kepada kita. Biarlah kita dapat sikit, tapi tiap-tiap hari menghidupkan diri kita. Ilmu ni sebenarnya macam ayak, dia akan sentiasa berjalan, insya-Allah dia takkan karat dan dia takkan busuk, sentiasa hidup ya, hati kita sentiasa hidup. Terima kasih kepada pihak pengurusan SIG, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang sudi untuk bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, amin. Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita, Allah Ta'ala beri kelapangan, keharmonian, keselesaan kepada kehidupan kita, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami, berilah kemudahan dalam apa yang kami laksanakan. Engkau peliharalah kami daripada segala musibah. Jadikanlah anak-anak kami dan diri kami ini insan yang soleh dan solehah dalam kehidupan. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam kebajikan, murahkanlah rezeki kami, jauhilah kami daripada musibah dan juga kepayahan dan kesusahan dalam kehidupan. Ya Allah berkatilah ilmu kami ya Allah, dan jadikanlah diri kami sentiasa istiqamah dalam soal melaksanakan ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Allah.